yang berterusan daripada tajuk yang pertama sampailah tajuk yang keempat, kecuali tajuk Islamofobia. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam perbincangan kita dalam tajuk yang kedua ada dua perkara je saya nak highlightkan kepada sahabat-sahabat. Yang pertamanya tentang soal falsafah pengajian di universiti. Ya, ini falsafah yang benar ni. Dan saya kalau boleh cakap falsafah bagi orang faham. Sebab ramai orang kata dia falsafah tapi kita tak dapat tangkap falsafah dia. Ya. Jadi apakah yang kita maksudkan sebagai universiti dan apakah mafhum tarbiyah Islamiah daripada perspektif Islam. Ya, itu perkara pertama yang saya highlightkan. Dan yang kedua, saya sekadar nak share dengan sahabat-sahabat realiti masyarakat yang saudara-saudara akan hadapi selepas daripada ini. Ya, kita tak payah nak bedah siasat di kalangan kita, tapi kita nak tahu apa keadaan masyarakat yang selepas daripada ini saudara-saudara akan menjadi part and parcel of them. Saudara-saudara akan menjadi sebahagian daripada komuniti masyarakat kita. Kecuali ada yang 2-3 orang yang berhajat nak meneruskan ataupun membina karier dulu di Jepun 2-3 tahun. Harapnya saudara-saudara yang tak balik ke Malaysia tu pun betulkan niat lah. Maknanya bukan sebab tak nak berdakwah dan sebagainya, tapi kita nak mengkayakan lagi pemahaman ataupun pengalaman kita sebelum daripada kita balik menghadapi kancah dakwah di dalam konteks masyarakat di negara kita, insya-Allah. Baik, seterusnya okay. So sekali lagi saya mengulangi ayat yang sama sebab saya dah kata bahawa ayat ini adalah ayat yang sebenarnya merentas kepada 4 tajuk yang kita bincangkan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menyebutkan dalam ayat ini sebagaimana yang kita sebutkan, kalaupun hendak keluar berperang jangan keluar kesemuanya. Al-Imam Ibn Kathir ketika mana mensyarahkan ayat ini ataupun mentafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibn Kathir, beliau menyebutkan ayat ini diturunkan selepas daripada berlaku perang Tabuk, di mana biasanya di kalangan para sahabat Nabi SAW, bila Nabi SAW keluar sahaja, semua orang kait Nabi, kecuali Ashabul A'zar yang disebutkan sebagai orang-orang yang memiliki keuzuran. Ya, antaranya wanita-wanita, anak-anak kecil, lelaki yang sudah tua ataupun dalam keadaan keuzuran kerana penyakit. Biasanya golongan ini saja yang tak keluar bersama dengan Nabi SAW. Ya, bahkan kita tengok bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Ka'ab ibn Malik. Siapa tahu kisah Ka'ab ibn Malik yang tertinggal daripada turut sama berperang dengan Nabi SAW? Kisah yang sangat menarik berlaku kepada Ka'ab bin Malik bersama dengan 3 orang sahabat lagi. Dia berperang tu sebab dia tertinggal tu, sebab dia bukan sebenarnya dia tak nak berperang. Dia kata okey, dia kata ada masa lagi. Dia pergi kebun dia. Kebetulan waktu tu musim tamar mula nak menguning dan sampai masa nak memetik hasil. Jadi Ka'ab bin Malik kata sempat lagi dan lagi kata orang Tawar kan. So dia pergi kebun tamar dia, sibuk dengan taman lagi. Orang kata Rasulullah dah tolak. Dia kata sempat, aku sempat hambat, kereta baru beli kan. Kalau kita baru beli kereta kat Jepun, saya jealous tengok kereta-kereta sahabat-sahabat kita kat Jepun ni. Pecah kepala saya tengok. Oh, cantiknya kereta Jepun kan. Angkat gambar saya semalam satu-satu kereta yang sahabat-sahabat kita kat Toyama ya. Jadi sahabat-sahabat, akhirnya menyebabkan mereka sudah tertinggal dan tak mampu lagi mereka nak hambat rombongan Nabi SAW, sehinggalah Nabi SAW pulang. Yang kisah Ka'ab bin Malik, saya rasa ada setengah daripada sahabat dah tahu kan kisah tersebut. Jadi apabila Nabi SAW balik, Baginda SAW memanggil orang-orang yang tak keluar berperang bersama dengan Nabi SAW. Ni cerita orang tak keluar berperang bersama dengan Rasulullah. Sebahagian daripada mereka adalah golongan munafik. Bila Nabi panggil bertemu dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, mereka beri pelbagai justifikasi. Nabi SAW tahu bahawa mereka berbohong. Sebab itu kita melihat yang hikmah Nabi SAW. Nabi SAW dia tahu golongan munafik. Dan Nabi tahu siapa dia sahabat yang boleh jaga rahsia. Nabi tak disclose pada semua sahabat. Nabi disclose hanya pada seorang saja. Siapa dia? Huzaifah ibn al-Yaman. Pada Huzaifah saja Nabi SAW disclose. Dan Umar radhiyallahu anhu apabila dia tahu Huzaifah ibn al-Yaman menyimpan rahsia siapa dia munafik di kalangan para sahabat Rasulullah SAW pada ketika itu, Umar pergi jumpa dengan Huzaifah ibn al-Yaman. Dia tengok sikap Umar.
Umar ni tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, bukan ditanya si fulan tu masuk tak dalam senarai munafik. Tapi Umar tanya, aku ni termasuk tak dalam senarai orang munafik? Dia cek diri dia dulu. Dia bukan cek Abdullah bin Ubay ada dalam senarai. Tak, kalau kita tanya si fulan tak main gathering tu ada tak masuk senarai munafik? Tapi dia dulu, aku ni masuk tak dalam senarai munafik secara ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar terkenal sebagai seorang yang sangat tajam. Sebab itu kita melihat apabila selepas daripada kewafatan Nabi, zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar, berlaku pelbagai ijtihad. Yang mana kalau dilihat secara zahirnya, memang ijtihad tersebut Umar buat seolah-olah menyalahi ijtihad Nabi SAW. Yang pertama, sebagai contoh saya ambil kisah semayang sunat tarawih. Semayang sunat tarawih sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sunat lebih daripada 11 rakaat dalam satu malam. Be it in Ramadan ataupun di luar Ramadan, Nabi tak pernah semayang sunat lebih daripada 11 rakaat. Ini hadis diriwayatkan daripada Aisyah. Sebab itu sebahagian daripada para ulama mengatakan bahawa tarawih Rasulullah adalah sebanyak 8 rakaat plus 3 witir semua sekali 11 rakaat, inline dengan hadis Aisyah. Betul tak? Betul tak? Betul kan? Jadi apabila sampai zaman Sayyidina Umar extend jadi 20 rakaat. Dan pada ketika itu dia minta Ubay bin Ka'ab, salah seorang daripada penulis wahyu, suaranya sedap, merdu, jadi imam. Jadi memang pun sebaik-baiknya kita cari imam ni yang bacaan dia baik, yang bacaan yang bukan setakat bertajwid, tapi kalau boleh hasinu sautakum, ya, perelokkan suara kamu ketika mana salat. Tapi ulama tak naklah pula kita bila sedap sangat salat ni sebab kerana untuk imam tu, itu kita tak nak pula. Macam mana Syekh Jibril, saya pernah diberitahu oleh seorang sahabat saya, Syekh Jibril ni antara qari yang memiliki bacaan yang sangat baik. Dia menjadi imam di salah sebuah masjid dekat Mesir. Satu ketika kalau tarawih, biasanya masjid dia akan melimpah setiap kali Ramadan. Dan satu ketika apabila dia duduk tengah baca, dia Syekh Jibril ni, bila ayat tu ayat berkaitan dengan berita gembira, dia baca dengan penuh asyik. Bila sampai dengan azab, dia baca dengan bacaan yang agak keras, seolah-olah dia nak bagi kita faham apa substan ayat yang dibaca. Jadi orang ni kadang-kadang setengah pak-pak Arab ni lupa diri, ya Jibril, ya Jibril. Waktu dia duduk baca tu duduk sebut ya Jibril, sebab sedap sangat suara dia ni, Masya Allah. Memang pun tuan-tuan, kalau dia datang kat Kuala Lumpur, biasa setiap tahun dia akan datang ke Kuala Lumpur. Biasa dia akan semayang Masjid Jalan Duta dan Masjid Bangsa. Dan biasa malam yang dia sampai tu, memang orang ramai sangat. Tapi dia semayang panjang lah sahabat-sahabat. Dia semayang 8 rakaat tapi panjang. Sampai biasa kalau kita semayang tu dengan orang tua mengah sampai bunyi macam tu biasa, kan? Jadi memang Syekh Jibril dia memang baca sedap, tapi itulah panjang sikit. Jadi dia kata kepada orang belakang, lepas dia bagi salam, dia kata siapa sebut ya Jibril, ya Jibril, baru bangun, ulang balik semayang, ya? Jadi macam mana dia nak jaga begitu. Jadi Umar ni, dia buat semayang sunat tarawih, Ubay bin Ka'ab jadi imam yang pertama. Al-Imam Ibn Hajar dia buat analisa. Kita kata Rasulullah SAW semayang sebanyak 8 rakaat. Al-Imam Ibn Hajar ni genius secara lebih daripada 90 ulama, lebih daripada 90 buku yang mensyarahkan Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari tu, Jami'ul Sahih ni Imam Al-Bukhari tu, lebih daripada 90 kitab syuruh dia, kitab yang mensyarahkan hadis. Tapi yang paling terkenal adalah Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar ni Masya Allah juga seorang yang genius. Kalau kita baca tafsir dia ataupun kita baca syarah dia, kita tahu dia ni genius. Dia ni bukan takat dia meriwayatkan, tapi dia mensyarahkan. Sebagai contoh, dia kata ada satu riwayat bagaimana seorang sahabat sempat bersama dengan Rasulullah dalam sembahyang sunat tarawih. Kalau tak silap saya, pada ketika itu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni sepupu Nabi. Ya, dia dengan Rasulullah SAW sepupu, sebab dia ni anak uncle Nabi, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, uncle Rasulullah SAW. Jadi Abbas ni daripada kecil lagi duduk di rumah Nabi SAW. Dia ni pun antara sahabat 5 top sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Dia disebut sebagai Tarjumanul Quran, ensiklopedia Al-Quran, Abdullah ibn Abbas. Dia dianggap imam bagi sekalian para mufassir. Sebab itu beliau dikenali sebagai Tarjumanul Quran. Jadi
Kata Abdullah ibn Abbas, satu ketika aku sempat bersama dengan Rasulullah SAW sembahyang sunat. Dan sebahagian para ulama kata sembahyang sunat tu sembahyang sunat tarawih. Pada rakaat pertama di sembahyang Allahu Akbar bersama dengan Nabi, Nabi baca suratul Baqarah. Jadi Abdullah bin Abbas kata mungkin sampai 100 ayat Nabi akan turun rukuk. Sampai 100 elok dan nak rukuk, Nabi sambung lagi. Aku ingat Nabi ni elok 200 berhenti kot. 200 sambung lagi sampai habis suratul Baqarah. Bila habis suratul Baqarah, kata Abdullah bin Abbas, aku ingat Nabi akan rukuk. Nabi menyambung balik surah Ali Imran. Abdullah bin Abbas kata, mujur aku sembahyang belakang Nabi. Kalau bukan Nabi yang jadi imam, aku keluar lama dah. Goncang lutut ni. Ya, habis suratul Baqarah. Rakaat pertama tak habis lagi sampai habis surah Ali Imran, barulah Nabi SAW. Ibn Hajar Al-Asqalani, jenis tak jenis dia cuba kalkulate. Dia kata kalau begitu satu rakaat Nabi pada sembahyang sunat tarawih, dia mencongak bahawa kemungkinan salat tarawih Nabi yang 8 rakaat itu memakan masa 6 sampai 8 jam. Sebab tu yang siapa nak sembahyang 8 rakaat ikut sunnah Nabi ni, jangan kira rakaat saja. Kau kena kira jumlah duration Nabi SAW salat. Kata Ibn Hajar lebih kurang 6 sampai ke 8 jam. Bila sampai zaman Sayyidina Umar, dia kata kalau dia terus 8 macam ni jenuh, dia kata. Ya. Saya minta maaf, saya sebut Tara sikit saja nak mengimbau kenangan sahabat-sahabat lama tak balik, terutamanya orang Tara ni. Jadi sahabat-sahabat, bila zaman Sayyidina Umar kata tak boleh kalau nak maintain 8 rakaat. Sebab itu dia memperbanyakkan rakaat dengan tujuan ayat yang sama, jumlah duration yang sama, tapi kita pendek-pendekkan supaya memudahkan umat Islam pada ketika itu ada dasar maslahah. Jadi daripada 8 sampailah 20 rakaat, dan riwayat yang mengatakan Umar mengatakan 20 rakaat disahihkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dan anak muridnya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahumullah. Allah merahmati kedua-duanya. Ya. Maknanya riwayat itu sahih, bahkan pernah berlaku pada zaman Madinah. Para tabi'in pada ketika itu sembahyang tarawih sampai 40 rakaat dengan duration yang sama tapi pendekkan. Sebab itu setengah ulama hadis kata yang paling sahih kalau siapa nak sembahyang sunat tarawih menepati sunnah Nabi SAW, sembahyang sebanyak mana imam sembahyang. Kalau imam 8, kita 8. Kalau imam 20, kita 20. Itu yang paling dekat dengan sunnah menurut sebahagian ulama hadis. Ya, walaupun ada setengahnya kata 8, masya-Allah ramai juga yang kata 8, dan itu tak salah, itu satu pandangan. Tapi satu pandangan lagi kata yang paling rajih dalam masalah sembahyang sunat tarawih ni, kalau nak ikut Nabi SAW, sembahyang sebanyak mana tu imam sembahyang. Kalau tak imam 8, kita bubuh 8. Kalau tak imam 20, kita sapu 20. Ya, jadi itu yang saya nak sebut. Al-Imam Ibn Hajar dia buat calculation tersebut. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, balik pada kisah Ka'ab bin Malik. Saya selalu bila cerita ni suka duk telajak jauh ni. Ka'ab bin Malik ni apabila sampai turn dia bersama dengan 2 orang sahabat lagi, saya terlupa, ya. Ma ansani illa syaitan, tidaklah yang melupakan saya melainkan syaitan. Jadi apabila dia sampai turn dia bersama dengan 2 orang sahabat lagi, bertemu dengan Nabi SAW, Ka'ab bin Malik ada option nak tipu, dan memang terkenal pun kalau tipu macam puak munafik pun memang dah di-endorse oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi tahu dia berdusta, Rasulullah tahu puak munafik ni, Nabi dah kenal dah. Ya. Jadi Ka'ab bin Malik memilih bercerita benar. Dia kata, aku ni tertinggal rombongan engkau ya Rasulullah kerana aku sibuk dengan kebun tamaran. Beginilah dalam riwayat tersebut, sehinggalah Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk memulau Ka'ab bin Malik selama 40 hari. Saudara-saudara bayang kita di pulau, ya, sampai kata Ka'ab bin Malik pada ketika itu, dia kata, aku pergi memberikan salam, apabila mereka nampak wajah aku, dia paling wajah mereka daripada melihat. Cuba bayangkan tension tak tension. Aku satu ketika nak duduk belakang Nabi ni, supaya apabila Nabi bagi salam, Nabi tengok muka aku lepas bagi salam. Cukuplah walaupun Nabi tak niat tengok muka aku, tapi aku target bila Nabi bagi salam tu, terus aku dapat lihat wajah Rasulullah. Dah cukup bagi aku yang tu pun. Tiba-tiba Ka'ab bin Malik duduk belakang Nabi. Nabi usaha paling sampai tak nampak muka Ka'ab. Jeritan batin Ka'ab bin Malik pada ketika itu betul-betul membara. Dan sampai pada hari yang ke-40, datang pula utusan Nabi minta supaya isteri Ka'ab bin Malik menjauhi suami dia. Itu dia tuan-tuan, ujian Ka'ab bin Malik.
Sehinggalah seorang pembesar musyrikin daripada luar Madinah bawa utusan dia beri tawaran pada Ka'ab bin Malik. Sebab pembesar musyrikin tu tahu Ka'ab bin Malik sekarang ni diboikot oleh sahabat. Baik dia datang kepada negara musyrikin, diberi hakan habuan. Apa Ka'ab bin Malik kata? Kamu pergi balik. Ini cerita mudah. Dia hadis ni panjang dalam Sahihul Bukhari. Saya minta maaf saya tak teringat matan dia sepenuhnya. Tapi hadis ni ada dalam Sahihul Bukhari, menceritakan bagaimana kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menolak pelawaan tersebut dan dia tak minta bagi alasan, sedangkan dua orang sahabat yang lain yang pada ketika sama juga menghadapi hukuman daripada Nabi minta exception daripada Rasulullah sebab mereka dah tua. Jadi Rasulullah bagi juga isteri mereka dua orang lagi sahabat untuk bersama dengan mereka. Tapi Ka'ab bin Malik dia kata tak payah. Walaupun isteri dia pun rasa berat, tapi kerana mereka juga taat pada Nabi, akhirnya mereka juga memisahkan diri daripada Ka'ab bin Malik. Sampailah hari ke-50 ataupun hari yang ke-40, pada ketika turun ayat yang menceritakan betapa Allah Subhanahu wa taala telah menerima kisah ataupun menerima taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita nak ambil pengajaran daripada kisah Ka'ab bin Malik. Taubat yang agung sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat khusus untuk membebaskan Ka'ab bin Malik daripada hukuman ataupun daripada denda kerana dia sengaja untuk mengelakkan diri bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang. Tapi dalam kisah ini, apabila turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan benarkan satu kumpulan yang akan menguzlahkan ataupun yang akan excuse diri mereka daripada keluar berperang dengan syarat mereka dapat izin daripada Nabi. Bukan saja mereka duduk, kita ni kan kena menuntut ilmu, kita tak payah keluar berperang. Tak, semuanya kalau tak keluar berperang pun dapat endorsement daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang kisah di sebalik ayat ini. Bagaimana akhirnya selepas turun daripada ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan sebahagian pada para sahabat tak keluar, tapi mereka yang tak keluar tu dapat endorsement awal, dapat prior endorsement daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana mereka ini bertanggungjawab. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kumpulan yang tak keluar berperang ini, mereka biasa duduk di Masjid Nabawi. Selain daripada menuntut ilmu, mereka mendoakan kepada sahabat-sahabat yang keluar berperang diberikan pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setengah para ulama menggelarkan mereka ini sebagai ahlus sufah. Mereka ini sebagai orang yang banyak berdoa. Dan saya rasa ada beberapa orang sahabat-sahabat kita yang keluar berdakwah pun buat begitu. 2-3 orang keluar berdakwah, the rest yang duduk dalam masjid berdoa kepada kejayaan dan efektifnya dakwah yang disampaikan oleh sahabat-sahabat mereka yang keluar daripada masjid tersebut. Ya. Jadi ini adalah daripada sudut latar belakang, ya, ayat tersebut, yang mana Nabi SAW sendiri memberikan kebenaran dengan syarat mereka yang tak keluar ataupun tak pergi berperang bersama dengan Rasulullah SAW, mereka ni dapat keizinan awal daripada Nabi SAW. Baik, terus sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya memetik apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas ni adalah salah seorang daripada filosof agung yang dilahirkan daripada rantau alam Melayu, ya. Tapi salah seorang daripada profesor saya, Profesor Tamim Usama daripada Universiti Islam Antarabangsa, dia kata dia pernah datang kuliah Syekh Naqib Al-Attas. Biasa dia ada Saturday night lecture dekat ISTAC, yang salah sebuah daripada institut pemikiran Islam yang terkenal dalam dunia Islam. Di bawah pada ketika itu dia jadi presiden ataupun dia jadi pengarah ataupun pengasas dia, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Kata Dr. Tamim Usama, dia faham 15 minit yang pertama dia. Lepas tu dia tak tahu dah Syekh Muhammad Naqib Al-Attas cerita apa, sebab tinggi sangat pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Jadi saya duduk tengok dalam discussion saya dengan sahabat-sahabat yang ikhwah ni, saya rasa 2-3 orang juga yang boleh ikut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Dia sendiri cakap tak faham, ya. Banyak dia orang cakap tapi kita tak berapa nak faham apa dia orang cakap. Jadi nampak ada bakat, ya, daripada sudut tu. Okey. Baik, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas kata dalam soal penerangan budaya ilmu, dia sebut di dalam Islam, universiti ditarifkan ataupun disebut di dalam term Arabnya sebagai jami'ah ataupun kulliyah. Yang mana kedua-dua perkataan jami'ah dan kulliyah, jami'ah berasal ataupun derive daripada perkataan jami', ya, dan kulliyah berasal daripada perkataan kulli.
baik jami' ataupun kulli, kedua-duanya bermaksud menyeluruh ataupun bersepadu ataupun komprehensif. Baik jami' ataupun kulli, sifatnya menyeluruh, sifatnya bersepadu, sifatnya komprehensif. Dan kalau kita melihat universiti-universiti awal dalam sejarah Islam, iaitu Jami'atul Azhar Al-Sharif di Mesir dan Jami'ah Zaitun dekat Tunisia, kedua-duanya bermula daripada halaqah-halaqah di masjid. Yang mana halaqah-halaqah ini tidak hanya menumpukan kepada satu pengkhususan, tetapi kepada beberapa teks daripada pelbagai disiplin ilmu yang diajar di dalam masjid, termasuk ilmu-ilmu bukan agama Islam, ilmu-ilmu bukan syariah. Maknanya ilmu sains juga dipelajari dalam masjid, ilmu matematik juga dipelajari dalam masjid. Dan inilah merupakan tapak asas penubuhan universiti dalam sejarah Islam. Ya, kita ada Jami'atul Azhar Al-Sharif yang masih lagi kekal sampai hari ini, yang menyediakan Jami'ah Zaitun. Pada hari ini, salah satu daripada peraturan baru yang ditetapkan oleh kerajaan Tunisia, pelajar wanita dilarang memakai tudung untuk masuk ke Jami'ah Zaitun. Sebab itu, kata Recep Tayyip Erdogan yang sekarang ini merupakan Perdana Menteri Turki, beliau menyebut amat menyedihkan. Dia kata anak dia yang belajar dekat France, dekat Britain, boleh masuk universiti dekat Britain dengan France tanpa buka hijab. Tapi anak dia nak belajar dekat universiti di Turki sampai hari ini terpaksa menanggalkan hijab. Ya. Kawan saya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian di Universiti Islam Antarabangsa, salah seorang sahabat saya berasal daripada Turki. Dia sebut, dia kata dia pelik dengan Malaysia dia. Sebab dia kata dekat Turki, dia antara practicing Muslim dengan secular Muslim, dia punya perbezaan dia sangat jelas. Either you daripada fundamental sebelah ni ataupun you daripada fundamental secular. Sama ada kamu ni daripada fundamental Islam atau fundamental secular, distinction dia sangat clear, sangat jelas. Tapi dia kata kat Malaysia ni aku tak berapa nampak distinction tu. Dia antara practicing dan dia antara secularist. Dia kata tak berapa nampak nak beza. Masing-masing nampak pakai tudung tapi tangan setakat lengan dia sebagai contoh. Dia kata tak clear dekat Malaysia. Tapi dia kata kalau dekat Turki sangat jelas. Dan saya cuba bayang bagaimana jatuhnya khilafah Islamiyah pada 3 hari bulan Mac 1921. Jatuhnya khalifah yang terakhir Sultan Muhammad Al-Thani, ya, yang merupakan khalifah terakhir di tangan Mustafa Kamal Atatürk di dalam sebuah konspirasi besar yang dirancang oleh golongan Zionis, yang dirancang oleh golongan Zionis, yang mana menyebabkan tumbangnya khilafah Uthmaniyah pada 3 hari bulan Mac 1921. Dan Parti Refah yang merupakan parti yang membawa mesej ataupun manifesto Islam menang pada pilihan raya 1990. Saudara-saudara cuba bayangkan, tak sampai dalam masa 80 tahun Islam kembali didokong oleh masyarakat Turki. Dan pada tahun 1998 apabila Refah diharamkan, muncul pula serpihan daripada Refah dengan membawa wajah yang lebih inklusif, lebih terbuka, iaitu AK Parti, yang parti kebajikan, dan akhirnya mendapat sokongan dan menang pilihan raya pada tahun 2005 dengan sokongan yang lebih besar. For the first time dalam history, dalam Turkish history, satu parti dapat demand dia punya power dengan mandate yang lebih banyak, dengan mandate yang lebih kuat. Tetapi menariknya, ini yang kita kena faham sebagai orang-orang yang nak menjadi duat ataupun aktivis-aktivis dakwah. 80% yang vote AK Parti bukan vote AK Parti ataupun AK Parti kerana imej Islam mereka, tetapi kerana servis yang mereka beri kepada rakyat, which is proven and tested. Makna dia kata memang ahli-ahli parlimen daripada AK Parti ataupun AK Parti ni menang bukan sebab mereka ni Islamis, tapi menang sebab servis yang mereka offer kepada masyarakat Turki. Saya tanya kepada kawan saya, dia kata apa rahsia Turki? Sebab dia kata dekat masjid-masjid di Turki tak ada kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah apa lagi kuliah. Tak ada dekat masjid dia, tak ada. Mereka tak ada kuliah-kuliah tersebut. Tapi macam mana kebangkitan Islam tu begitu kuat sampai kita akan sampai beberapa bandar dekat Turki. Saya rasa Ustaz Rizal ada banyak pengalaman dalam soal ni sebab dia anak angkat orang Turki. Ya. Kita akan sampai di beberapa bandar dekat Turki yang seolah-olah Mustafa Kamal Atatürk tu tak pernah hidup dekat bumi Turki.
Sebab bila azan saja, orang kat supermarket tentang tikar macam ni, semayang ramai-ramai dalam supermarket. Berlaku perkara tersebut di Turki, seolah-olah macam Musaffar Atatürk ni tak pernah ada pun dekat Turki. Maknanya to that extent begitu hebatnya mereka pada pegangan Islam itu. Kata sahabat saya, salah satu kunci kebangkitan Islam di Turki, mereka kuat membaca. Walau tak ada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, mereka kuat baca. Mereka jarang tidur. Tak jarang tidur tu saya tambah lah. Dia bagi kuat baca. Tidur waktu ni tak apa, sebab kalau tak tidur berdosa. Saya kata tidur kan. Tapi maknanya masyarakat Turki bangkit sebab apa? Mereka kuat membaca. Sebab mereka kuat membaca. Islamic revivalist, ya, begitu mudah untuk kembali dan akhirnya diberikan kepercayaan untuk memimpin negara. So, sebab itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, malam kita tengok pada Jami'ah Zaitun, ya, yang merupakan salah sebuah daripada institusi pendidikan tinggi tertua dalam sejarah umat Islam. Hari ini pelajar-pelajar wanita ataupun muslimah yang nak belajar di Jami'ah Zaitun tak dibenarkan untuk memakai hijab. Saudara-saudara duduk Jepun pun boleh pakai hijab. Kawan-kawan kita kat Melbourne boleh baca Quran sambil tunggu lift. Saya terkejut tengok budak Malaysia. Saya waktu tu dengan Dr. Hamdi, kami dua orang pergi mengisi program dekat Melbourne. Tengah tunggu lift, tiba-tiba ada muslimat juga yang tunggu lift, buka Quran baca Quran, tunggu lift. Saya kata budak-budak ni kalau duduk kat Malaysia tak jadi macam ni. Walaupun Malaysia negara Islam, saya rasa tak jadi macam ni budak-budak ni. Tapi duduk kat Melbourne tunggu lift baca Quran. Just imagine saudara-saudara. Kita tanya dia ni apa ni daripada Malaysia ke? Tak tengok muka kita. La haula wala quwwata illa billah, masya-Allah. Hebat dia tarbiyah dia orang. Dia tak tengok muka kita. Saya daripada Malaysia, cakap pun dengar tak dengar ni kita orang. Kita kata mungkin dah saya dengan Dr. Hamdi tak filpah pun. Sebab saya waktu tu pun pakai macam saya pakai hari ni. Dr. Hamdi pun muka macam Cina. Dia kata siapa budak-budak ni nak kacau kita orang kot, ya. Jadi dia tak jawab. Tapi nak cerita, kita budak-budak kita dekat Melbourne boleh pakai hijab. Dekat Tunisia, muslimah nak masuk ke universiti, dan salah sebuah universiti itu adalah Jami'ah Zaitun, mereka tak dibenarkan pakai hijab. Sebab itu inilah, ya, petanda ataupun inilah punca mengapa Allah Subhanahu wa taala tak muliakan umat ini, sebab kita tak muliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia buka pintu Baitul Maqdis, dia sebut nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, faman yabtaghi al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adhallana Allah. Kata Umar, kita adalah satu umat yang hina, tapi Allah muliakan kita dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan lain selain daripada kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita, yakni al-Islam, adhallana Allah, Allah akan hina kamu. Sampai hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam berada dalam keadaan hina sebab kita hina syariat Allah. Kita tak mulia sebab kita tak memuliakan syariat Allah. Kita tak memuliakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus ini sejarahnya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, proses pengajian tinggi pun sama sebagaimana proses ataupun, ya, sequence apa yang kita bincangkan sebelum daripada ini. Always ada input, ada proses dan ada output, ya. Dalam proses pembelajaran, saya sengaja letakkan di sini 3Q: IQ, EQ, SQ. Intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Masyarakat barat ataupun pakar-pakar barat baru saja menemui emotional quotient dan spiritual quotient pada awal 90-an. Sedangkan di dalam Islam sejak daripada awal lagi kita menekankan tentang soal spiritual, kita menekankan tentang soal ruhiyah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam pelbagai riwayat hadis yang sahih. So ini adalah inputnya, dan prosesnya berlaku melalui proses ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim, kita dapat ilmu, tarbiyah, didik diri, amal ilmu tersebut. Dan akhirnya, apa dia end result, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara nak pergi ke mana? Saudara-saudara, each and every one of us, termasuk diri saya, adalah pemimpin, adalah mas'ul, adalah orang yang akan diberikan tanggungjawab ke dalam masyarakat nanti. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang tak jadi leader. Semuanya akan jadi leader.
Saya, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita semua adalah mas'ul. Kita semua adalah orang yang bakal disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebut dalam ayat awal lagi, apabila idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, tujuan kita apabila kita balik pada masyarakat, beri inzar kepada masyarakat kita, mudah-mudahan mereka mendapat peringatan. Each and every one of us, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, adalah seorang pemimpin. Itu mindset yang kena ada pada diri saudara-saudara. Saudara-saudara adalah pemimpin. Tak kuat. Saudara-saudara adalah pemimpin. Maknanya ramai lagi yang berdosa ni. Sebab masih ramai lagi suara yang cakap, maknanya ramai lagi lah yang berdosa ni. Jadi saudara-saudara, kita ada intellectual kita, emotional kita, emosi kita, spiritual kita. Kita adunkan dalam ta'lim dan tarbiyah yang kita ikuti dalam pengajian kita ataupun semasa tempoh pengajian kita. Akhirnya kita melahirkan qiyadah, kita melahirkan mas'ul, kita melahirkan pemimpin. Baik, terus saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, saya mendefinisikan tarbiyah seperti mana yang tertera di hadapan. Sama ada tarbiyah yang saudara-saudara ikuti secara sistemnya di universiti ataupun saudara-saudara ikuti dalam program-program sebegini ataupun dalam program-program yang lain. Tarbiyah Islamiah bermaksud satu proses pengupayaan potensi akal, spiritual, emosi, jasmani manusia dengan nilai-nilai Islami yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah untuk melahirkan individu yang saleh dan muslih sebagai penggerak kepada usaha merealisasikan syariah di atas muka bumi. Ini falsafah jugalah lebih kurang, ya. Tetapi ada beberapa komponen penting yang saya nak sebutkan di sini. Pertama, tarbiyah adalah satu proses empowerment yang meliputi empower akal, empower emosi, empower spiritual dan empower jasmani. Sebab itu dalam mana-mana program pun kita tak boleh missing mana-mana aspek ataupun elemen ni. Kena ada dalam program aspek riyadhah. Tapi kalau riyadhah terlebih sangat pun tak boleh. Ada juga aspek ruhiyah, emosi dan juga spiritual. Satu. Komponen yang kedua, bagaimana nak mengupayakan insan ini mesti dengan nilai-nilai Islam, mesti dengan nilai-nilai Qurani, nilai-nilai yang derive daripada Al-Quran dan Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bagaimana kita nak familiarizekan dalam pentarbiyahan kita ini unsur-unsur mulia sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unsur kasih sayang yang kita sebut dalam mukaddimah semalam. Kasih sayang ni orang buta pun boleh rasa. Jadi bagaimana kita nak menunjukkan kasih sayang di kalangan kita? Kasih sayang yang bukan dibuat-buat, kasih sayang yang bukan dilakonkan dalam tabligh ataupun dalam program kita, tetapi kasih sayang yang dihidupkan. Orang boleh rasa sentuhan kasih sayang walaupun si buta. Ya. Dan yang ketiganya, saudara-saudara, untuk melahirkan individu, pengupayaan berdasarkan nilai-nilai Quran ini adalah untuk melahirkan individu yang saleh dan muslim, yang baik dan ada iltizam untuk memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Ini sifat yang kena ada pada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat datang di sini, kalau ada keinsafan, alhamdulillah. Tapi kita bukan nak saudara-saudara saja baik. Saudara-saudara kena fikir, bagaimana saya baik? Saya nak menghasilkan 5 orang yang baik seperti saya ataupun lebih baik daripada saya. Ini attitude yang kena ada pada sahabat-sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mustafa Masyhur dalam kitabnya Fiqhud Da'wah. Islah nafsak wada'u ghairak. Perbaiki diri kamu concurrent dengan usaha kamu tarik orang lain untuk mendekati kebaikan. Benda ni concurrently berlaku. Ya, kita perbaiki diri kita dan pada masa yang sama kita mengajak manusia untuk sama-sama mencintai kebenaran. Elemen yang keempat dalam tarbiyah Islam yang individu salih dan muslih ni, dia ada big picture. Apa big picture dia? Untuk actualize syariah di atas muka bumi. Kita meyakini bahawa satu-satunya undang-undang yang boleh memberikan rahmat kepada seluruh alam adalah syariah Islami, adalah Islamic law, adalah undang-undang Islam. Tapi of course zaman sekarang kita tak boleh bercakap soal slogan macam ni. Kita kena bincang sampai orang sekarang kata detailing to the inch. Kita kena detail sampai setiap inci.
Kalau kita nak bercakap bagaimana undang-undang Islam pada hari ini kompeten, kita sudah ada bukti yang sangat jelas dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang kewangan. Satu contoh yang sangat baik. Yang kedua yang kita boleh lihat dalam Islamic Family Law yang diterima sebagai part and parcel dalam kerangka family law dekat United Kingdom. Satu pencapaian yang sangat hebat. Jadi secara-secara kita kena usahakan lagi bagaimana kita nak lihat, bagaimana kita nak menunjukkan bahawa syariat Islamiah ini adalah penyelamat. Kerana masyarakat kita tenat. Sebab apa kita kata tenat? Nanti kita akan cek, nanti kita akan tengok beberapa indikator untuk menunjukkan betapa kita kena ambil peranan. Kita mesti memposisikan diri kita sebagai seorang yang saleh, seorang yang taat kepada Allah, pada masa yang sama mengajak manusia untuk mentaati Allah. Tujuan saleh dan muslih ini adalah untuk merealisasikan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi.